Berita wilayah diteruskan dengan perkembangan semasa di Sarawak bersama penyampai Buma Win di sana. Silakan Buma. Baik, Nurlillah. Terima kasih. Sarawak merekodkan 18 lagi kes baru positif COVID-19 menjadikan jumlah bilangan kes di Sarawak sebanyak 306 kes sejak kes pertama dilaporkan pada 13 Mac 2020. Perkara itu dimaklumkan Menteri Pelancongan, Kesenian dan Kebudayaan Sarawak, Dato' Abdul Karim Rahman Hamzah yang juga Timbalan Pengerusi Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak dalam sidang media harian di Wisma Bapa Malaysia, Kuching. Daripada 18 kes tersebut, 14 kes dirawat di Hospital Umum Negeri Sarawak di Kuching, 3 adalah di Hospital Sibu dan 1 adalah kes yang dirawat di Hospital Miri. Pada hari ini juga sebanyak 67 kes baru person under investigation ataupun PUI telah dilaporkan, menjadikan jumlah keseluruhan PUI pada masa ini adalah 1,864 kes. Daripada jumlah ini, 1,503 kes didapati negatif dan 55 kes lagi masih lagi menunggu keputusan mahkamah. Statistik kes PUI mengikut daerah-daerah. Untuk Kuching 38 kes, Semerahan 14 kes, Miri ada 5 kes, Betong ada 3, daerah Bintulu ada 2, Bauk 1, Seratok 1, Serikir 1, Sibu 1 dan juga Marudik. Marudik punya ada 1 lagi. Tapi ini Langkah pencegahan, pemantauan serta operasi sanitasi dan nyahkuman perlu dilaksanakan dengan lebih proaktif bagi mengekang penyebaran wabak COVID-19 di Bintulu. Ahli Parlimennya Datuk Seri Tiong King Sing menegaskan Pejabat Kesihatan Bahagian PKB Bintulu harus memastikan beberapa langkah pencegahan dan pemantauan dilakukan, khususnya melibatkan pesakit yang telah disahkan positif COVID-19. So we have been we requested for Jabatan Kesihatan must come out with a comprehensive prevention measure to be carried out and do the proper disinfection works to be carried out. And then whatever area if we need the other agency like Bomba or to coming in to do together to get the basic measure to be done. Datuk Seri Tiong menyatakan demikian selepas mesyuarat Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri bahagian Bintulu. Jelasnya, mereka yang mempunyai kontak dengan pesakit yang disahkan menghidap COVID-19 juga harus segera membuat pemeriksaan ke Hospital Bintulu. Ini bagi mengelakkan virus tersebut terus merebak dan membahayakan lebih banyak nyawa. Mengenai bantuan bekalan makanan yang akan diedarkan oleh Pejabat Hikmat Ahli Parlimen Bintulu, Datuk Seri Tiong memohon semua pihak bersabar. Kita pun cuba tolong mana kita boleh. Saya bagi tahu rakyat sini memohon tersabai juga. Semua rakyat boleh tolak ansur bersama-sama. Kita tidak boleh bagi sepenuhnya apa rakyat nak menunggu. Kita pandu sejauh mana kita boleh. Saya harap kita sama-sama menolong dan kerjasama. Setakat ini pihaknya sedang menunggu 300 tan beras, gula, tepung dan lain-lain bekalan makanan sebelum diedarkan kepada penduduk terjejas peringkat kawalan pergerakan PKP. Jabatan Penjara Puncak Borneo Kuching mengalu-alukan bantuan daripada agensi dan badan bukan kerajaan NGO untuk memberikan sumbangan dan menghantar bahan-bahan bagi menghasilkan peralatan pelindung diri PPE. Pengarah Penjara Puncak Borneo Hamdan Saleh Majin berkata, PPE yang dihasilkan penghuni penjara itu adalah bagi menampung keperluan kegunaan petugas kesihatan yang mengendalikan pesakit COVID-19 di negeri ini. Jelasnya tempahan PPE semakin meningkat namun pihaknya mengalami kekurangan bahan untuk menghasilkan PPE. Sebab sekiranya bahan ada, kami boleh menjahit sehingga 600 untuk 3 item itu dalam sehari. Bergantung kepada bahan yang dihantar.
Bercakap kepada pemberita RTM, Hamdan berkata bermula 31 Mac lepas, seramai 24 orang penghuni di penjara tersebut terlibat bagi menghasilkan tempahan PPE seperti stoking, sarung kaki dan topeng muka pakai buang untuk kegunaan petugas kesihatan. Dalam pada itu, beliau mengingatkan masyarakat terus mematuhi arahan Perintah Kawalan Pergerakan dalam usaha memutuskan rantaian wabak COVID-19. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDNAGP mempunyai 800 point of sales POS yang terlibat dengan program penyeragaman harga di kawasan pedalaman di negeri ini. Pengarah KPDNAGP Sarawak, Datuk Stanley Tan memaklumkan dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP, jumlah kuota di pusat POS tersebut akan ditambah untuk memastikan bekalan barangan keperluan di kawasan pedalaman mencukupi. Bercakap kepada pemberita RTM, Datuk Stanley berkata kos pengangkutan penghantaran barangan ke semua pos tersebut diberi subsidi oleh kerajaan bagi membantu menurunkan harga barang. Sebagai contoh, jika tiada subsidi, pengangkutan kos bagi 1 tong LPG di Bario mencecah sehingga RM120. Bagaimanapun menerusi program berkenaan, penduduk di kawasan tersebut boleh mendapatkan dengan harga RM26.60 satu tong. Barangan lain yang turut diberi subsidi adalah tepung, gula, beras, minyak masak 1 kilogram, petrol dan diesel. Datuk Sandy dalam pada itu mengingatkan penduduk di negeri ini tidak melakukan pembelian panik kerana bekalan makanan mencukupi. Peniaga juga diingatkan agar tidak mengambil kesempatan dengan menaikkan harga barang atau menyuruk barangan kawalan. Penghantaran bantuan bekalan makanan kepada penduduk bagi kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Bawang Asan telah bermula semalam selepas menerima maklumat pemohon melalui aplikasi WhatsApp Isnin lepas. Menurut Timbalan Pengerusi Majlis Daerah Luar Bandar Sibu, Robert Lau Hui Yu, lokasi pertama penghantaran adalah di kawasan Rumah Pangsa di kawasan Rantau Panjang. Jelasnya kebanyakan pemohon berasal luar dari daerah Sibu dan berpendapatan rendah. Bagi penduduk di lebih 100 buah rumah panjang dan kampung di Bawang Asan pula, proses agihan dijangka lebih mudah kerana setiap pintu rumah akan diberikan bekalan makanan asas. We have to cover up to Sungai Pinan, which is 20 minutes boat ride to Igan, Batu Daro. And there's 2 kampung there, Malana Kampung, Sungai Bungan kecil dan Bungan besar. So that one, we may have to use the boat to get there faster. Robert Lau ditemui media ketika program pengagihan bekalan makanan di kawasan Rumah Pangsa Rantau Panjang di Sibu. Beliau berkata bagi yang belum menerima bantuan walaupun sudah memohon, mereka tidak perlu bimbang kerana bantuan itu akan diagihkan secara berperingkat. Selain kawasan rumah pangsa berkenaan, pasukan sukarelawan itu juga akan menghantar makanan kepada lebih 1,000 penduduk di kawasan Sungai Bidut. Baik, sekian berita wilayah dari Sarawak. Sentiasa amalkan penjagaan kesihatan dan kebersihan diri. Stay at home, duduk di rumah, jangan keluar. Kita kembali bersama Nolela di Angkasa Puri. Silakan Lela.